undang-undang jalan raya tetap kita patuhi. Tetapi kita membantah kerana kita tahu oleh kerana enforcement of law pertama kali berlaku dalam sejarah Malaysia dan belum pernah berlaku lagi. Penguasaan undang-undang diswastahkan kepada dua syarikat. Yang syarikat dua ini bila kita semak, tuan-tuan boleh cek sendiri daripada ROC dan sebagainya adalah milik Kroni UMNO dan UMNO dan MCA. Okey, itu dari sudut politiknya. Saya nak sebut dari sudut undang-undang. Tadi disebut bagaimana kita akan berhadapan dengan kes ini, sebutan di Mahkamah Magistrate dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan jangan takut, sebab saman trafik ni adalah kesalahan yang paling kecil dalam negara kita ni. Dia kesalahan trafik. Kalau dibawa ke mahkamah pun, tuan-tuan tidak diminta duduk dalam kandang. Yang duduk dalam kandang yang mana kita tengok tu, itu adalah untuk kes jenayah, curi dan sebagainya. Trafik ni dia duduk luar. Dia kesalahan, tapi bukan kesalahan yang berat. Sebab itu dia dibawa ke Mahkamah Magistrate saja. Dan daripada yang kita dapat saman yang telah diberi pada kita sebelum ni, saya nampak sebutan yang pertama ialah pada 7 bulan Disember di Mahkamah Kuala Lumpur, di Mahkamah Jalan Duta, 7 Disember. Ada yang tuan-tuan kebanyakan dapat, saya tengok tadi bulan 1 Januari, ada yang pertengahan bulan 12 dan sebagainya lah. Tapi kes yang pertama akan disebut, ada yang telah terima saman 7 Disember di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Baik, apa yang kami akan buat peguam-peguam selain daripada informasi yang diberi oleh Dr. Zulkarnain tadi, kami sekarang ni bercadang untuk kita cabar. Bukan setakat kita mewakili tuan-tuan yang bersedia untuk bawa ke mahkamah, tapi kami nak mencabar keseluruhan saman AES ni dari sudut perlembagaan. Sebab tak pernah berlaku. Nombor satu, enforcement of law diberi kepada syarikat swasta, bukan lagi pihak kerajaan. Nombor dua, yang paling tak logik sekali, tak pernah berlaku lagi, ialah macam mana kutipan saman yang tuan-tuan bayar ni dikongsi pula dengan dua syarikat kroni. Nampak? Dua syarikat swasta. Sedangkan yang kita tahu sebelum ni, kalau saman kerajaan, rakyat bayar, dimasukkan dalam kumpulan wang disatukan, kemudian akan diberi balik kepada rakyat dalam apa bentuk program dan sebagainya. Tapi daripada satu saman yang ada ni, RM16 dah diberi kepada syarikat kroni, syarikat swasta. Kemudian dalam andaian dia, dalam masa 5 tahun, mereka ni boleh kutip keuntungan sampai 4 bilion, 4,000 juta ringgit. Nampak? Kutipan daripada rakyat boleh bagi pula kepada syarikat swasta. Itu benda yang tak pernah berlaku dan kami peguam, kita akan cabar benda ni di mahkamah. Dari sudut perlembagaan dia sah atau tidak. Jadi apa yang kami akan buat, pada 7 bulan 12, peguam akan datang mewakili yang kena saman, OKS, dipanggil OKS, orang kena saman. Itu beza dia, tema apa lain. Kalau yang jenayah dia panggil OKT, orang kena tuduh. Ini sebab saman biasa, orang kena saman. Kita akan wakil dia dan kita akan minta penangguhan daripada mahkamah untuk kita cabar kes ini, saman AES ni, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dari sudut perlembagaannya. Jadi sementara Mahkamah Tinggi putuskan legality dari sudut perlembagaan saman AES ni, kita akan minta tangguhkan semua kes tuan-tuan ni. Maknanya ada yang sebutan tengah bulan 12, bulan 1 dia tangguhkan sampailah Mahkamah Tinggi akan tentukan. Sebab Mahkamah Tinggi ni hierarki dia lagi tinggi lah, tuan-tuan pun sedia maklum. Magistrate ni lagi dia paling bawah sekali. Jadi sementara Mahkamah Tinggi tunggu sama ada putuskan ini sah atau tidak di sudut perlembagaan, yang lain ni kita akan minta tangguh. Tetapi pada tarikh pertama tuan-tuan kena datang sebab dia disamankan. Itu pun saya tengok dalam saman ni ada disebut boleh hadir ataupun mewakili peguam. Jadi sebab tu saman tak perlu hadir. Saman ni pun sebenarnya bercelaru. Tadi disebut Seksyen 79.2 ni, tuan-tuan. Seksyen 79.2 ni kalau ikut akta dia ialah melanggar isyarat lalu lintas. Tapi dituduh di situ had laju, melebihi had laju dan sebagainya. Salah tu. Satu terma, dua yang berbeza. Satu. Nombor dua, maknanya dari sudut saman ni sendiri belum kesalahan. Saman ni sendiri kita boleh cabar di mahkamah. Dari sudut you tuduh benda lain, tapi kesalahan berlaku kesalahan lain. Salah tu. Salah dari sudut saman ni sendiri. Yang kedua, sebab apa kita kata tuan-tuan jangan bayar compound RM300 ni. Ini adalah tawaran compound. Maknanya siapa yang nak bayar, bayar. Kalau tuan-tuan tak bayar, belum disabitkan salah lagi. Dia kalau ikut hukum dia, tawaran compound ni macam sunat je lah. Sunat je. Bukan sunat muakkad pun. Tak bayar-bayar, tak berusaha pun. Yang penting, kalau tak bayar, kita bawa ke mahkamah. Kalau disabitkan salah, yang tu yang bajet dibayar oleh mahkamah. Faham? Jadi, sebab apa kita suruh jangan bayar compound ni? Tuan-tuan ingat, Seksyen 792 ni, dalam akta sendiri sebut, kalau salah sekalipun, dia boleh disabitkan denda tidak lebih RM500. Maknanya tuan-tuan, kalau bawa ke mahkamah, kalau salah pun masih ada ruang untuk kita merayu. Dan saya dan pengalaman lah, ialah kita pun kadang biasa berhadapan dengan kes saman ni. Kalau bawa ke mahkamah tuan-tuan, ada kalanya mahkamah boleh bagi RM50 je.
Berbanding dengan RM300 kita bayar. Nampak? Dekat sini pun kita dah nampak cara mereka nak kau keuntungan. Dia takut orang pergi mahkamah dan sebagainya, bayar RM300. Setakat hari ini, walaupun sistem ni baru beroperasi ujung bulan 9, sekarang baru ujung bulan 11, dalam masa kurang 2 bulan ni, tuan-tuan tahu berapa saman dikeluarkan? Hampir 65, saya kata lebih 65,000 saman. Kalau semua orang rakyat Malaysia takut, tak nak pergi mahkamah dan sebagainya, tak tahu benda ni sebenarnya tak ada sedia sangat, bayar RM300, tuan-tuan kalilah. RM300 kali 60,000 saman. Dan setiap saman tu RM16 pergi kepada syarikat 2 ni. Yang syarikat 2 ni, kerajaan Malaysia dah peruntukkan 700 juta lebih untuk dioperate. Dia dah dapat dah seorang lebih kurang 300 juta lebih. Dalam jawapan di Parlimen disebut 717 juta. Lepas tu dia boleh dapat pula RM16 setiap saman. Yang saman sekarang ni dah RM60,000. Kalau seorang bayar RM300 tawaran papan. Nampak? Itu yang sebab kita bantah, sebab kerajaan berniaga dan ambil keuntungan daripada rakyat. Sebab kita belum disabitkan salah pun lagi. Tuan-tuan, saya nak beritahu, saman AES ni ada yang diletak di kawasan yang 30 km sejam. Dia punya kelajuan dia. Keadaan jam pun kita tak bawa 30, kita boleh bawa 40 lebih. Bayangkan, ada yang letak di kawasan sekolah, ada yang letak di kawasan lebuh raya 3 lorong. Ada juga koordinat sama ni diletak di kawasan yang tak logik, di dalam hutan, ada di kawasan laut. Nampak? Benda-benda ni macam yang mereka pun masih belum sedia. Sebab itu kita nak cabar benda ni. Dan saya pohon tuan-tuan yang hadir hari ini, terima kasih kerana menjadi rakyat berani. Ingat, kita bukan nak mengajar rakyat untuk melanggar undang, tetapi kita tak nak benda macam ni dengan sewenang-wenangnya ambil duit rakyat dengan sebenarnya dengan cara kaedah yang salah di sisi undang-undang. Jadi, saya ulangi, tuan-tuan boleh rekodkan nama, alamat, kesalahan dan tarikh pertama. Dan seperti saya sebut, kita akan cuba tangguhkan semua kes. Tetapi sekurang-kurangnya hari pertama tu tuan-tuan akan datang. Tak apa, tuan-tuan bagi nombor phone dan sebagainya. Pasukan saya, peguam kita akan menghubungilah. Setakat ni untuk maklumat, ada mahkamah ada sekitar 3 negeri je baru. Di Perak, mahkamah Teluk Intan, Slim River, Taiping, Sungai Siput, Ipoh. Itu kesalahan sebab dia letak di Lebuh Raya Plus. Kemudian di Kuala Lumpur di Jalan Duta, dan di Selangor mahkamah Kajang dan Sepang sahaja. Dan kita telah menyediakan program-program untuk hadir di semua mahkamah ni. Dan untuk maklumat tuan-tuan, ini satu lagi saya nak maklumkan, hari ini kita melancarkan kaunter untuk tuan-tuan serahkan saman. Dan di sini juga kita akan buat 2 minggu sekali. Jadi tuan-tuan yang ada jiran, kaum keluarga, sahabat-sahabat yang tak sempat datang hari ini waktu kerja, boleh datang di pejabat ni hari Sabtu 2 kali seminggu, bermula 1 bulan Disember. Kalau maklum 1 Disember kita akan buka di sini dari jam 11 pagi. Tak apa, kita buat 12 hingga 1 lah. 11 pagi, hari Sabtu kadang banyak urusan. 12 hingga 1 tengah hari lah. Boleh datang di sini bermula 1 bulan Disember dan kemudian 15 Disember lah. Setiap 2 minggu sekali. Dan di Perak pun kita ada juga. Di Perak kita ada jawatan kuasa. Saya yang berada di Perak buka juga nombor hotline. Nombor saya akan bagi ada nombor dan boleh kontak juga. Tapi tak apa, tuan-tuan yang dah maklumkan kat sini, kami akan arrangekan dengan peguam di sana. Jadi saya harap tuan-tuan boleh faham, dan kalau ada persoalan boleh tanya. Boleh tanya, ni sesi untuk kita ni. So saya macam masalah saya. Kita sembang 4 Jalan Kelang Lama ada satu depan hotel perempuan. Saya dah berpuluh tahun lalu situ. Saya bukan jalan terus, saya corner ke kiri. Bila corner ke kiri tu, saya tengok mata sendiri mau buat taksi kan. Banyak sempang yang dia tulis belok kiri jika tak ada kanan. Pada saya dah berpuluh tahun selalu. Kalau kereta banyak, memang kita pun takkan corner kan. Jalan lurus semua kosong. Jadi saya nak ke kiri bukan ke kanan. Tuan-tuan, itu pertama kali kena. Betul. Ini satu contoh. Sebab AES ni dia bukan sistem yang dikawal orang, dia automatik 24 jam. Dia robotiknya sistem. Hari ini sudah pun melebihi daripada 260 yang kita terima. Hari ini saja lebih kurang 60 yang kita terima melalui email 200 lebih. Jadi bermakna bahawa lebih daripada 260. Dan kalau sebelum ini tarikh awal yang akan dibawa ke mahkamah ialah 7 hari bulan. Tapi dengan kehadiran OKS hari ini yang menyerahkan saman, bermakna bahawa ada lebih awal kes, iaitu pada 6 Disember di mahkamah. Mahkamah tadi mana ni? Kalau sebelum ini 7 di mahkamah Jalan Duta. Hari ini 6 hari bulan. Nanti dia orang akan cek 6 hari bulan itu di mahkamah mana.
Ini bermakna bahawa kami daripada KASA dan juga daripada Jabatan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia dan Jalan Duta juga 6 hari bulan 8 pagi KASA dan juga dengan kerjasama Jabatan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia, Dewan Pemuda dan juga Lajnah Undang-Undang Hak Asasi Manusia PAS Pusat yang akan dikoordinat oleh penasihat undang-undang KASA akan menentukan peguam-peguam yang akan mengendalikan kes setiap orang itu. Bukan sahaja peguam di Kuala Lumpur tetapi juga peguam di Perak yang akan mengendalikan kes-kes yang membabitkan Mahkamah Taiping dan juga Mahkamah Tapah dan juga Slim River. Dan pada kalau tidak ada apa-apa melintang pada 25 hari bulan ini jam 11 pagi saya dan juga peguam-peguam Perak akan berada di Pejabat PAS Perak untuk menerima penyerahan surat saman daripada OKS di sekitar Perak. Jadi kami mengharapkan bahawa ini merupakan satu langkah yang akan memberikan tekanan pada kerajaan untuk menangguhkan dan membatalkan semua saman yang dikeluarkan dan juga menangguhkan pelaksanaan EES. Yang penting kami mengharapkan bahawa semua mereka ini daripada semua orang Melayu, Cina, India dan sebagainya mesti bersedia untuk ke mahkamah. Memang kadang-kadang orang takut nak pergi mahkamah, tapi kami sangat yakin dengan pandangan yang telah pun dimaklumkan kepada saya oleh penasihat undang-undang. Kita yakin bahawa kes ini boleh melepaskan mereka yang dikenakan saman ini. Saya tidak boleh bagi tahu apa angle yang akan digunakan, itu merupakan rahsia tim peguam kami untuk berhadapan dengan pihak pendakwa. Dan saya percaya bahawa kes ini kes yang tidak pernah, belum ada lah, saya ingat kes trafik ni, kesalahan trafik yang orang pergi ke mahkamah. Belum ada. Kalau ada pun mungkin terlalu kes terpencil lah, tapi memang majoriti orang sebelum itu dalam kes saman polis ini, saman polis semua orang akan bayar compound. Semua orang akan bayar compound. Jadi kita katakan bahawa ini merupakan macam kali pertama lah, maknanya satu gerakan besar-besaran, iaitu atas bantahan kita terhadap EES yang tidak telus dalam pelaksanaan ini. Saya kira bahawa ini tindakan yang amat wajar, kerana pelaksanaan ini kalau kita katakan dia merujuk kepada luar negara, dia selalu berhujah kata bahawa kita dah merujuk kepada luar negara pun dia tak rujuk. Amerika bukan buat 24 jam, Amerika hanya dalam 7 jam ataupun 6 jam ataupun 7 jam saja satu hari, dan itu pun bukan dia fix RM300. Dia tengok berapa lebih kelajuan ni melebihi daripada had kelajuan, maka ada peringkat-peringkat 2 ataupun 3 peringkat. Jadi saya katakan bahawa ini suatu yang menunjukkan bahawa kita tidak merujuk kepada pelaksanaan di luar negara. Malah pelaksanaan di luar negara pun telah saya sebut sebelum ini, dan tadi pun saya sebut di Parlimen, bahawa ada kes-kes yang telah pun ditutup di Swindon. Kamera itu telah pun diarah tutup. Akhirnya seluruh wilayah Swindon itu kadar kemalangan dia lebih rendah daripada London yang masih memakai kamera, dan London adalah antara bandar yang paling tidak selamat dari segi keselamatan jalan raya. Di Australia audit telah dibuat. Saya bentang audit di Parlimen tadi, audit yang dibuat oleh pihak Jabatan Audit Parliament of Tasmania menunjukkan bahawa ada tidak kamera EES tidak membantu. Australia adalah negara pengeluar teknologi refleks yang diguna oleh Beta Tegak. Jadi hasil daripada audit itu, mereka telah pun mengarah 38 kamera untuk di switch off. Untuk di switch off, kerana tidak mendatangkan kesan kepada usaha untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Jadi saya nak katakan bahawa kerajaan tidak melihat bahawa apa faktor sebenarnya. Faktor sebenarnya ialah mendidik manusia. Ini yang lebih penting, mendidik manusia bukan dengan kamera. Kalau saya berhujah tadi, kalau dengan kamera sudah tentu kita sudah berjaya, sebab polis sudah lama menggunakan kamera untuk speed trap, menyorok sebelah tiang, sebelah pokok dan sebagainya, tapi sehingga sekarang tak berjaya untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Kamera bukan penyelesaian kepada jumlah kemalangan yang meningkat, tapi sikap manusia yang harus diperbetulkan. Malah kalau kita lihat bahawa silibus sekolah memandu tidak pernah berubah sejak daripada tahun 70.
Jadi ini semua yang harus diambil kira. Tapi yang lebih penting tadi saya sebut dalam parlimen ialah bagaimana pelaksanaan IES yang sangat berbeza. Kalau di luar dilaksanakan oleh pihak PBT, oleh kerajaan sendiri, pihak-pihak berkuasa. Mereka direct dengan pembekal mereka daripada syarikat pengeluar teknologi ini. Tapi kita ni menggunakan pihak swasta ni yang membekal, iaitu kita swasta kepada dua syarikat, iaitu ATES Sdn Bhd dan juga Beta Tegap Sdn Bhd. Ini sudah berbeza dengan pelaksanaan. Yang peliknya ialah macam mana syarikat ini hanya didaftar selepas mereka confirm dapat projek. Kerajaan kata syarikat ini ada kepakaran apa yang mereka ada. Saya sebut tadi menteri tak boleh jawab, sebab itu kecoh. Sidang ditangguhkan dalam keadaan yang kecoh tadi kerana menteri tak boleh jawab. Bagaimana syarikat ini disebut ini syarikat ATES Sdn Bhd didaftar 12 bulan 2 2009. 2006 dia beritahu kepada kita 9 syarikat yang masuk untuk 2007 finalize. Maknanya 2009 dia baru daftar. Dia baru daftar dan nature of business dia sebab concessions granted by the government of Malaysia including in automated traffic enforcement system. Bila dia dapat garanti daripada kerajaan, baru dia daftar syarikat. Itu satu. Yang keduanya Beta Tegap. Beta Tegap dia daftar 7 hari bulan 2 2004. 2004. Dia dah bagi tahulah dalam nature of business dia bahawa dia dapat garanti daripada kerajaan dia akan dapat. Jadi macam mana kerajaan kata 2006 9 syarikat masuk, 2004 syarikat ini dia daftar, dia kata dia dapat garanti daripada kerajaan. Jadi ada unsur rasuah. Sebab itu di Chicago bila didapati pihak Majlis Bandaraya Chicago mendapati bahawa pegawai red flag ini rasuah pegawai bandaraya pergi melancong luar negeri, pergi hotel sebagainya, akhirnya dia terminate syarikat red flag ini untuk beberapa laluan kerana didapati rasuah. Maknanya red flag ini telah rasuah pegawai di Bandaraya Chicago. Tidak mustahil red flag juga rasuah menggunakan syarikat tertentu di Malaysia untuk beri rasuah kepada orang-orang politik di kalangan yang ada di kementerian. Jadi sebab itu isu ini suatu yang tidak wajarnya dibebankan ke atas rakyat. Jadi dan di Malaysia dia pakai kenderaan dia. Di Malaysia umpamanya semalam saya buat report bersama dengan pegawai. Ini kenderaan WWV 7548. Ini warna JPJ. Kenderaan ini ialah kenderaan milik ATES Sdn Bhd. Macam mana kenderaan milik ATES letak lambang dan warna JPJ? Ini sudah salah guna. Maknanya seolah-olah syarikat ini bukan lagi sebagai operator, tapi sebagai penguatkuasa. Sebagai penguatkuasa ini untuk penguatkuasa IES yang beroperasi secara mobile. Secara mobile ini. Ini pula ialah syarikat kereta yang dimiliki oleh syarikat Beta Tegap. Jadi sekarang isu dia ialah sehingga kepada peringkat penguatkuasaan pun diswastakan, bukan saja operating kamera, tapi penguatkuasaan. Bila mereka dibenarkan mengecat kereta dan juga meletakkan lambang JPJ di kenderaan mereka. Jadi saya katakan bahawa sangat berlainan daripada apa yang dilaksanakan di luar negara. Dari segi penguasaan tidak berlaku, malah dari segi waktu tempoh jam pun sangat berbeza, dan dia punya denda pun sangat berbeza. Dan mereka lebih telus bila buat audit, mereka dapati tak mencapai, mereka switch off kamera tersebut. Dan sepatutnya kita sudah pun merujuk kepada apa yang telah berlaku, hasil kajian audit yang telah pun dibuat di luar negara. Tapi sekarang baru kita nak dapat feedback daripada luar negara. Ini malanglah.